Hello, selamat pagi semua. Saya Tinakara Narainan, pengajar dari Jabatan Teknologi Mechanical Polymer, Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Sepang, Selangor. First of all, I like to say that I'm very happy to do online classes with you all for the next 2 weeks, start today Monday until next Friday. So 2 minggu lah anda bersama-sama saya untuk kita discuss, kita belajar, sharing berkenaan dengan injection molding mold setup. Okay, so sebelum kita nak setup mold ke, nak setup machine, nak identify machine, nak identify mold, kita kena tahu macam mana kita nak angkat mold yang beratnya lebih kurang 300 hingga 500 kg yang sedia ada di bengkel JML. Kita perlu tahu cara-cara yang angkat mold dan turun mold dengan prosedur yang betul. So untuk itu saya perlu cerita pada pelajar-pelajar ni apakah peralatan ataupun apakah peraturan yang perlu diguna pakai semasa mengendalikan kita punya crane. Tanpa membuangkan masa, saya ingin menjelaskan kelas kita selama 2 minggu ni bermula hari ini. So hari ini slot pagi saya akan buat kelas selama 2 jam, di mana bermula start pukul 10 pagi sehingga 12 tengah hari. Dalam 10 hingga 12 tengah hari kita ada 2 jam masa untuk kita belajar. Tapi kita tidak akan buat secara direct sebab saya akan follow the method from Italy yang disebut sebagai tomato method. Kalau dalam bahasa Itali dia disebut sebagai Pomodoro method. Apakah Pomodoro method? Bermaksud 25 minit saya akan buat kelas, lepas tu saya akan bagi rehat 5 minit, lepas tu saya akan sambung lagi 25 minit dan rehat 5 minit, 25 minit lagi bagi rehat 5 minit dan last 25 minit, lepas tu rehat 5 minit. Dalam tempoh 2 jam kita akan break 4 kali sebanyak 5 minit, 5 minit, 5 minit. Okey? Itu Pomodoro teknik. Itu adalah efektif teknik yang saya guna pakai practice. So memang efektif. So saya pun nak bagi cadangan dalam online classes ni macam ni. So anda akan dapat 5 minit, anda akan berehat sekejap dan akan fokus dia punya elemen yang saya nak sampaikan. Okey, today topik kita hari ni adalah pengenalan dan keperluan undang-undang ataupun akta. Okey, apa yang di sini saya nak bagi tahu, okey. Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan JKKP ataupun DOSH adalah di bawah naungan Kementerian Sumber Manusia. Inilah satu-satu jabatan yang menguasakan dan memantau kita punya segala aktiviti di kilang. Okey. Di mana Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan JKKP ataupun boleh dibahasa Inggeriskan sebagai Department of Occupational Safety and Health. Dalam JKKP ada 2 akta yang utama, Akta Kilang dan Jentera ataupun Factory Machinery Act FMA 139 dan Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan tahun 1994. Apa beza di antara AKJ dengan AKKP ni? AKJ ni Akta Kilang dan Jentera. Kalau berlaku letupan atau berlaku kecurian atau berlaku kerosakan ataupun apa-apa yang melibatkan di kilang, akta tu boleh menyebabkan insurans tu boleh diklaim sebab antara mesin dengan kilang tu boleh di-cover. Kalau manusia tidak. Kalau manusia tu tengah-tengah bekerja, kilang tu meletup. So untuk kilang dengan mesin sahaja boleh di-insurankan, untuk manusia tak ada. So benda ni jadi satu isu. Bila tahun 1994 bila kaji balik ada banyak yang kelemahan yang didapati daripada undang-undang tu dan disebut daripada masalah situ diwujudkan Akta Kesihatan Keselamatan Pekerjaan. Maksudnya di sinilah bermulanya manusia dijaga dan dijaga kebajikan dan dipantau sepenuhnya. Okey. Apakah Akta Kilang dan Jentera? Sebenarnya pada tahun 1967 ada 4 sektor saja diinsurankan, iaitu
bidang perlombongan, bidang kuari, bidang perkilangan dan bidang pembinaan. 4 ni sahaja. So banyak kelemahan di mana pekerja-pekerja yang bekerja di sektor-sektor ni bila berlaku kemalangan sukar untuk dijaga kebajikan dan sukar untuk diinsurunkan. So sementara tu ditambah baik dan wujudnya satu lagi akta yang sekarang yang masih sedia pakai adalah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan AKKP, di mana akta ini diperbesarkan, diperluaskan, di mana aktiviti perlombongan ataupun sektor perlombongan diinsurkan, perkhidmatan awam diinsurkan, maksudnya kaki tangan ataupun pegawai-pegawai kaki tangan kerajaan diinsurkan, badan berkanun seperti POS, TNB pun diinsurkan, manakala untuk hiburan, contohnya anda semua pergi tengok wayang, pergi main bowling, yang itu pun diinsurkan. Kalau apa-apa berlaku semasa di kawasan tersebut, boleh diinsurkan, maksudnya boleh dijaga kebajikan. Bank, pegawai-pegawai bank, risikonya tinggi sebab kecurian, rompakan, tembakan, ke situ pun boleh diinsurkan. Lepas tu kuari, pembinaan dan perkilangan. Ini semua yang kita tahu. So Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan ni diwujudkan semata-matanya untuk menjaga kebajikan pekerja. Okay, the next slide nombor 5. Okay, Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan AKKP kecuali sektor perkapalan dan sektor ketenteraan. Sektor perkapalan ni di bahagian laut itu tentera laut lah, tentera laut dan polis marine. Manakala sektor ketenteraan pula askar dan yang sekutunya dikatakan tidak perlu ikut Akta Keselamatan sebab dia ada ordinan dia masing-masing. Macam dekat laut dia ada undang-undang laut, untuk ketenteraan dia ada undang-undang ketenteraan. Tapi polis masih kena ikut AKKP, Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Okey, kenapakah AKKP? Apakah tujuannya? Okey, memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja terjamin, melindungi keselamatan dan kesihatan orang awam, menggalakkan persekitaran pekerjaan yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi, peruntukan undang-undang memaskinikan taraf keselamatan dan kebajikan pekerja negara ini. Okey, 4 di kat sini kita nampak dah. Semuanya untuk melindungi dan menjaga kebajikan pekerja. Okey, dalam Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan dia ada banyak sektor, tapi saya akan fokus pada 3 akta sahaja, iaitu akta ataupun section saja. Section 15, section 24 dan section 25. Section 15 ni adalah untuk diperuntukkan kepada majikan, semua bos-bos lah di mana dia patut ikuti apa yang dalam section 15 yang diperuntukkan oleh Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Contohnya menyediakan dan menyelenggara mesin dan sistem kerja yang selamat, menyusun langkah-langkah keselamatan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan, pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan bahan, menyediakan maklumat, arahan, latihan dan penyelian berkaitan keselamatan dan kesihatan, menyediakan laluan keluar dan masuk yang selamat. Okey, jika pihak majikan gagal untuk mematuhi, boleh dikenakan penalti ataupun denda sebanyak RM50,000 ataupun penjara tidak melebihi 2 tahun, dan kedua-duanya boleh juga diambil tindakan. Okey, manakala pula untuk section 24 melibatkan pekerja. Pekerja ni sebagai pekerja, kita perlu ikut undang-undang yang diperuntukkan dalam AKKP tahun 1994. Satu, memberi perhatian yang munasabah terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain ketika dan selepas meninggalkan tempat kerja. Yang kedua, bekerjasama dengan majikan dan orang lain, boleh bekerjasama lah. Memastikan sentiasa memakai alat perlindungan PPE diri yang disediakan. Kalau dah bagi safety helmet, pakailah. Kalau dah bagi safety boot, pakailah. Jangan simpan di rumah. Itu maksud dia.
Lepas tu mematuhi arahan dan langkah keselamatan dan kesihatan yang diperuntukkan di bawah OSHA dan pihak majikan tersebut. Jika gagal mematuhi, penalti yang boleh dikenakan kepada pekerja RM1,000, ringgit Malaysia 1,000, atau penjara tidak melebihi 3 bulan, atau kedua-duanya sekali. Dan section yang saya sebut adalah section 25. Section 25 ni dia melibatkan kedua-dua pihak, maksudnya majikan dan pekerja, di mana seseorang tu dengan sengaja ataupun cuai, melulu dan mengganggu atau menyalahgunakan apa-apa jua kepentingan keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Gangguan seksual pun dikaitkan dengan section 25. Kalau dilapor kes ni dekat Akta Keselamatan dengan JKKP, boleh dikenakan penalti RM20,000, penjara tidak melebihi 2 tahun, atau kedua-duanya sekali. Bukan senang ini melibatkan nyawa orang. Okey, DOSH ni ataupun Department of Occupational Safety Health, Akta Keselamatan JKKP ni, setiap mesin angkat, hoisting mesin yang menggunakan seperti motor, hidrolik, pneumatik, perlu mendapatkan CF daripada badan tersebut. Okey. Kelulusan perlu dipohon terlebih dahulu daripada JKKP, sekurang-kurangnya 2 tahun. Dia biasanya lesen tu adalah untuk 2 tahun saja, dan perlu diperbarui 6 bulan sebelum nak tamat tempoh. Okey, ini yang saya cerita tadi lah. Dia dibagi kelulusan selama 24 bulan. So maksudnya dalam tempoh 18 bulan kita dah mula untuk membuat permohonan pembaruan, di mana ada pemeriksaan daripada JKKP. Dia akan cek rekod penyelenggaraan mesin kita. Adakah mesin kita dalam tempoh 2 tahun tu ada selenggara, ada tak kita buat servis, ada tukar tak alat ganti. Itu semua dia akan semak. Kalau disemak mesin tu rosak dan tidak diperbaiki, dia tidak akan membenarkan kita menggunakan mesin tersebut. Okey, inilah bagi mesin angkat buatan tempatan syarikat pembuatan bandar berdaftar dengan JKKP sebagai firma yang kompeten. Okey, itu saja kelas saya untuk slot ini, untuk bagaimana kita nak menggunakan peralatan mengangkat untuk mengangkat mold dan memasang di mesin injection molding. Sekian, terima kasih.